Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Arishah Hanum binti Muhammad Rosli, pemegang nombor kad matrik 2020375397. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tentang tokoh yang cukup terkenal, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Pertama sekali, mari kita kenal siapakah beliau. Nama penuh beliau ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Tunku dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Istana Tingkat 3, Istana Kota Lama, Alor, Kedah. Beliau merupakan putera yang ke-6 dari isteri kedua atau yang ke-24 bagi ayahnya. Ayahandanya, Sultan Abdul Hamid, menaiki takhta Kedah pada 1881 dan mangkat pada tahun 1943. Ibundanya pula, Cik Manjalara, berketurunan Siam dan Burma dan menukarnya kepada Sharifah Fatimah setelah memeluk agama Islam. Tunku telah berkahwin pada tahun 1939 dengan isterinya Sharifah Roziah binti Said Alwi Barbah. Kedua-duanya merupakan tokoh kebanggaan negara. Dan beliau telah meninggal dunia pada 6 Disember 1990 di Hospital Besar Kuala Lumpur. Baiklah, sekarang kita lihat kepada kepribadian beliau. Tunku telah banyak berkorban untuk negara. Pelbagai cabaran serta rintangan dihadapi, namun segalanya berjaya diatasi dengan cekal dan tabah. Bapa perpaduan Malaysia ini telah membuktikan bahawa beliau merupakan seorang pemimpin yang berwibawa. Tunku merupakan seorang tokoh yang mempunyai perwatakan dan kepribadian yang tersendiri serta istimewa yang sukar ditandingi. Tunku Abdul Rahman telah menunjukkan bakat kepimpinannya sejak menjadi pegawai daerah. Beliau sentiasa prihatin terhadap insan lain seperti memperbaiki mutu kesihatan penduduk-penduduk di luar bandar yang diserang penyakit malaria dan membela nasib pemandu teksi di Sungai Petani. Beliau juga sanggup menghantar misi pendamai ke Kongo, Afrika. Tanda Perang Saudara 1961. Beliau berusaha menyatu padu rakyat berbilang kaum dalam usaha menentang British dan menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Beliau juga berusaha meningkatkan status ekonomi rakyat dan negara. Beliau turut dikenali sebagai bapa kemerdekaan dan perpaduan. Ketegasannya dalam membantah pengiktirafan Parti Komunis Malaya PKM sebagai parti sah sewaktu rundingan baling membolehkan negara kita bebas daripada ancaman atau pengaruh komunis. Kegigihan, keberanian dan ketegasan beliau telah membebaskan negara kita dari belenggu penjajah. Rakyat seharusnya berasa kagum dengan matlamat hidupnya yang begitu mulia dan menghargai kesanggupannya mengorbankan masa-masanya yang berharga bagi membentuk negara yang merdeka. Kronologi perkhidmatan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tunku dilantik sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama pada tahun 1957. Sebelum menjadi Perdana Menteri, beliau pernah memegang beberapa jawatan lain. Kerjayanya bermula pada 10 Disember 1931 apabila beliau berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Kedah sebagai Pegawai Daerah Sungai Petani dan kemudiannya di Kulim pada tahun 1938. 1940, Tunku juga pernah bertugas sebagai Timbalan Pengarah Pertahanan Awam di Kedah Selatan dan menjadi pengurusi UMNO Kedah pada tahun 1949. Kemudian pada tahun 1951, beliau telah dilantik sebagai Presiden UMNO dan menjadi Presiden Parti Perikatan pada 1954. Seterusnya, pada tahun 1955, beliau memegang 3 jawatan iaitu Ahli Majlis Perundangan Persekutuan, Ketua Menteri Tanah Melayu dan memegang portfolio Menteri Dalam Negeri.
mengetuai delegasi kemerdekaan ke London. Pada tahun 1956 pula Tunku memegang portfolio tambahan sebagai Menteri Pertahanan dan Keselamatan Dalam Negeri. 1957, beliau juga adalah Ketua Menteri Tanah Melayu dan juga Menteri Hubungan Luar. Penglibatan beliau dalam bidang politik tamat apabila beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 22 September 1970. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Ashikin binti Azman, pemegang kad matrik 2020-952661. Saya merupakan pembentang yang kedua akan membentangkan tentang pendidikan dan juga penganugerahan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kita pergi kepada perjalanan pendidikan Tunku Abdul Rahman. Bermula pendidikannya pada 1909 di sebuah sekolah rendah Melayu di Jalan Baharu Al-Usta. Di sekolah inilah beliau belajar bahasa Melayu. Tunku Abdul Rahman seorang yang boleh berbahasa Siam kerana bondanya berasal daripada negara Thailand. Selain itu, beliau belajar bahasa Inggeris di rumahnya kerana terdapat seorang guru yang mengajarnya. Tunku pindah ke sebuah sekolah kerajaan bahasa Inggeris yang dinamakan College Sultan Abdul Hamid. Pada waktu siang, Tunku belajar di sekolah tersebut dan pada waktu petang pula, Tunku membaca Al-Quran. Pada tahun 1913, sewaktu umurnya 10 tahun, Tunku dihantar ke Bangkok untuk tinggal bersama abang sulungnya iaitu Tunku Yusuf Ibni Sultan Abdul Hamid dan memasuki sekolah di sana yang bernama Sekolah Tabsirin Trawat dalam bahasa Inggerisnya Tabsirin School. Tempoh belajar di sini selama 2 tahun dan beliau pulang ke tanah air untuk sambung pelajarannya di sana. Pada tahun 1915, Tunku meneruskan pendidikannya di Penang Free School dan guru yang mengajarnya iaitu Harold Cheeseman dan SM Zainal Abidin ataupun Zainul Abidin. Tunku merupakan seorang yang aktif dan menyertai pengangkap dan kor kadet di sekolah tersebut. Pada tahun 1919, sewaktu umurnya 16 tahun, Tunku menerima beasiswa negeri Kedah untuk melanjutkan pelajarannya di College St. Catherine di University Cambridge. Tunku merupakan penuntut yang pertama menerima pendidikan di United Kingdom di bawah tajaan Kerajaan Negeri Kedah. Terdapat masalah yang timbul ketika Tunku belajar di sana. Masalahnya adalah tidak dibenarkan tinggal di asrama St. Catherine kerana dasar mereka masih mengamalkan dasar apartheid iaitu kulit berwarna. Apartheid ini merupakan bermaksud keadaan yang menyisihkan ataupun penyisihan dalam bahasa Afrikansnya. Dia menunjukkan pemisahan antara penduduk kaum kulit yang berputih iaitu white people dan juga kaum bukan kulit putih iaitu black people. Ini menunjukkan diskriminasi perkauman yang dilakukan oleh white people terutamanya kepada orang yang bukan white people iaitu black people lah, Africans. Itu dimaksudkan apartheid. Okey, sebabkan itu Tunku melakukan pembantahan kepada penasihat British di Kedah yang bernama William Peel dan dari situlah pengetua di universiti tersebut meminta maaf kepadanya. Pada mulanya, Tunku mengambil jurusan undang-undang bersama 3 orang rakan-rakannya iaitu Sir Ivo Jennings, H.V. Davis dan George Brown, tetapi Tunku tukar jurusan tersebut kepada jurusan sastera, sejarah. Sepanjang belajar di sana, Tunku banyak melakukan kesalahan seperti suka bersiar-siar dengan motosikal Riley Sport dan kereta mewahnya serta melakukan 28 kesalahan trafik jalan raya. Selain itu, Tunku tidak dapat menduduki peperiksaan akhir kerana terlupa jadual peperiksaannya. Tetapi dengan bantuan rakannya iaitu Taib Andak, Tunku akhirnya mendapat ijazah tersebut pada tahun 1925. Pada tahun 1927, disebabkan keluarganya tidak berpuas hati dengan keputusan peperiksaannya yang lalu, Tunku dihantar semula ke England untuk belajar jurusan undang-undang di universiti yang sama.
Pada tahun 1930, Tunku berjaya lulus semester pertama dalam jurusan tersebut di Inner Temple. Pada tahun 1931, selepas kepulangannya, Tunku bertugas sebagai pegawai latihan di Pejabat Penasihat Undang-Undang Kedah. Dari situlah Tunku dilantik menjadi pegawai jajahan untuk Kuala Nerang pada tahun 1932. Pada tahun 1937, Tunku bertugas sebagai pegawai jajahan di Sungai Petani dan juga bertindak sebagai hakim daerah serta pengerusi Lembaga Kebersihan Sungai Petani. Dari situlah terdapat sebuah masjid yang dinamakan Masjid Rahmaniyah sempena nama Tunku. Pada tahun 1938, Tunku pergi semula ke England untuk menyambung pelajarannya itu dalam bidang undang-undang bersama rakannya yang bernama Sardon Haji Jubir. Kemudian, Tunku terpaksa kembali ke tanah air iaitu Kedah pada tahun 1939 kerana terdapat khabar berita yang mengatakan berlakunya peperangan di Eropah. Pada tahun 1940, Tunku dilantik menjadi Timbalan Pengarah Perkhidmatan Pasukan Kawalan Am Selatan Kedah. Pada tahun 1947, Tunku menyambung semula pelajarannya di Inner Temple dengan jurusan yang sama. Semasa tempoh tersebut, Tunku telah berjumpa dengan Abdul Razak Hussein. Dari situlah Tunku dipilih untuk menjadi Presiden Persatuan Pelajar Melayu Britain. Pada tahun 1949, akhirnya Tunku mendapat kelayakan menjadi seorang peguam ketika umurnya 25 tahun. Tunku seorang yang bersemangat dalam kesukanan dan memulakan pertandingan bola sepak antarabangsa yang dinamakan sebagai Pesta Bola Merdeka pada tahun 1957. Pada tahun berikutnya, Tunku dipilih menjadi Presiden pertama untuk Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Jawatan tersebut dipegangnya sehingga tahun 1976. Sekarang kita pergi kepada penganugerahan yang diterima oleh Tunku Abdul Rahman. Anugerah yang pertama iaitu 1970 dianugerahkan ijazah kehormat kedoktoran persuratan dari University Oxford, England. Pada tahun 1977 dianugerahkan ijazah kehormat pentadbiran awam dari University Prince of Songkhla, Thailand. Pada tahun 1979 dianugerahkan ijazah kehormat kedoktoran kesusasteraan dari Universiti Malaya. Pada tahun 1980 dianugerahkan ijazah kehormat kedoktoran undang-undang dari Universiti Sains Malaysia, Penang. Pada tahun 1986 dianugerahkan ijazah kehormat kedoktoran undang-undang dari University of Nottingham. Pada tahun 1988 dianugerahkan kerusi kehormat dari Lincoln's Inn, London. Pada tahun 1990 dianugerahkan ijazah kehormat kedoktoran undang-undang dari Universiti Brunei Darussalam. Pada tahun yang sama juga dianugerahkan ijazah kehormat dari Universiti Chulalongkorn, Bangkok. Pada tahun 1991 dianugerahkan sebagai ahli kehormat The Royal College of Physicians of Ireland. Pada tahun 1999 dianugerahkan sebagai ahli kehormat The Royal College of Surgeons of Edinburgh dan The Royal College of Surgeons of England. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menerima anugerah Tokoh Hari Wartawan Nasional iaitu Hawana dan Tunku merupakan penerima yang pertama menerima anugerah ini disebabkan pelbagai sumbangan dan jasa yang diberikan olehnya telah memajukan bidang kewartawanan sehinggalah kini. Anugerah yang terakhir iaitu anugerah yang paling berharga yang paling penting pada tahun 1957. Merupakan tahun kemerdekaan di negara kita. Tunku dianugerahkan dengan gelaran Bapa Kemerdekaan. Hal ini kerana merupakan satu penghargaan kepadanya atas perjuangan yang dilakukan demi membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajahan Inggeris.
Penganugerahan gelaran ini telah dipersetujui dalam Persidangan Agung UMNO dan pengurniaan gelaran ini secara rasmi dilakukan pada malam 30 Ogos 1957 sebelum negara kita merdeka di Padang Kelab Selangor. Sekian, terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Akilah binti Syahrin memegang kad metrik 2020984697. Saya akan membincangkan sumbangan Tengku Abdul Rahman dalam bidang politik. Selepas pemulangannya ke Malaya pada tahun 1949, Tunku ditugaskan untuk bekerja di sebuah pejabat pegawai undang-undang di Alor-Star. Beliau kemudian meminta perpindahan ke Kuala Lumpur di mana beliau menjadi timbalan pendakwa raya dan selepas itu dilantik sebagai Yang di-Pertua Mahkamah Session. Pada tempoh itu, semangat nasionalisme bertambah hebat di kalangan kaum Melayu di tengah-tengah pengisytiharaan penubuhan Malayan Union oleh Britain. Datuk On Jaafar mengetuai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu iaitu UMNO untuk menentangi Malayan Union dan Tunku menyertai partinya. Pada Ogos 1951, suatu krisis di dalam UMNO memaksakan Datuk On meletakkan jawatan sebagai Presiden Parti dan Tunku dilantik sebagai Presiden baru. Beliau memegang jawatan itu selama 20 tahun. Penentangan terhadap Malayan Union sertai Raja Melayu dan orang Melayu dalam usaha menggagalkan Malayan Union. Kongres Melayu Semalaya ke Kelab Sultan Sulaiman pada tarikh 1 Mac sehingga 4 Mac 1946 dihadiri 41 persatuan. Sultan Selangor Sultan Hishamuddin Alam Shah merasmikan kongres iaitu menderma 5,000. Hasilnya bersetuju untuk menubuhkan United Malaysian National Organisation UMNO Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Perkembar. Kongres Melayu kedua diadakan pada 31 Mac 1946 membantah pengisytiharaan Malayan Union. Selain itu, menerajui kepimpinan UMNO. Pada tahun 1949 menjadi pengerusi UMNO bahagian negeri Kedah. Tunku bertugas di Pejabat Pegawai Undang-Undang di Alor-Star. Beliau kemudian meminta perpindahan ke Kuala Lumpur dan beliau menjadi timbalan pendakwa raya dan dilantik sebagai Yang di-Pertua Mahkamah Session. Pada tahun 16 Ogos 1951, Tunku mengambil alih pucuk pimpinan UMNO. Perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1954, Tunku mengetuai sekumpulan perwakilan ke London untuk memperolehi kemerdekaan Malaya. Walau bagaimanapun, percubaan sulung itu tidak berjaya. Pada tahun yang berikut, pilihan raya persekutuan yang pertama diadakan. Parti Perikatan yang pada saat itu merupakan parti campuran UMNO dengan MCA memenangi 51 daripada 52 kerusi yang ditandingi. Tunku dilantik sebagai Ketua Menteri Malaya yang pertama. MIC yang mewakili kaum India kemudian menyertai Parti Perikatan pada tahun 1955. Pada tahun 1955, Tunku membuat lagi satu perjalanan ke London untuk berunding tentang kemerdekaan Malaya. Pada perundingan balik itu gagal, pendapat awam memihak kepada Tunku, terutamanya pada pandangan kerajaan kolonial yang tertarik dengan cara Tunku menangani situasi. Pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia. Selepas kemerdekaan, Tunku mendominasikan politik Malaya dan memimpin Parti Perikatan pada kemenangan besar dalam pilihan raya umum pada tahun 1959 dan 1964. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu daripada pencapaian Tunku yang teragung. Tunku pertama sekali mencadangkan sebuah persekutuan Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei dalam ucapannya kepada Persatuan Wartawan Asing Asia Tenggara pada tahun 1961 di Singapura. Pada 16 September 1963, dengan persekutuan negeri-negeri tersebut kecuali Brunei, beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Walau bagaimanapun, faktor-faktor perkauman bertambah buruk dengan pemasukan Singapura yang menaikkan bahagian kaum Cina sehingga hampir-hampir 40%. Kedua-dua UMNO dan MCA berasa tegang terhadap daya tarikan Parti Tindakan Rakyat pada waktu itu. Kegiatan Islam. Selepas menjadikan Islam sebagai agama Malaysia yang rasmi pada 1960, Tunku mengasaskan Pertubuhan Kebajikan Agama Islam PERKIM, sebuah pertubuhan untuk membantu mu'alaf Islam untuk menyesuaikan diri kepada penghidupan baru. Beliau memegang jawatan Presiden PERKIM sehingga setahun sebelum kematiannya. Pada 1961, Malaysia menjadi tuan rumah kepada pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa yang pertama, suatu peristiwa yang diperkembangkan daripada gagasan Tuanku sewaktu beliau mengadakan pertandingan tahap negeri yang pertama di Kedah pada tahun 1951.
Pada tahun 1969, Tunku membantu menubuhkan Pertubuhan Persidangan Islam OIC dan dilantikkan sebagai Setiausaha Agung yang pertama. Beliau kemudian menubuhkan Bank Pembangunan Islam sebagai sebuah institusi yang khusus di dalam OIC. Tunku juga merupakan Presiden Majlis Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara dan Pasifik, RISIP. Dasar luar Tunku, dasar pro-barat yang anti-komunis lebih bermanfaat. Malaysia menganggotai blok sterling iaitu urusan perdagangan dan dalam nilai mata wang pound sterling. Pada tahun 1961, Tunku mencadangkan Pertubuhan Negara Asia Tenggara ASA dan tidak berfungsi antara Malaysia dan Filipina. Telah dibubarkan pada tahun 1963. Tertubuh pula Maupelindo iaitu antara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan persahabatan dan selesai pertelingkahan gagal. Pada tahun 1967, tertubuhnya penubuhan ASEAN. Itu tentang dasar apartheid di Afrika Selatan. Dan pada tahun 1961, Perang Saudara menghantar misi keamanan ke Congo, Afrika. Seterusnya menyebabkan anak Sultan Kedah ini lebih mesra menjadi rakyat biasa berbanding cara hidup mirip kerabat diraja. Reaksi negara-negara jiran, terdapat dua tentangan dari dua negara iaitu Filipina dan Indonesia. Filipina memprotes pembentukan Malaysia dan Indonesia pula cuba menghalang pembentukan Malaysia. Filipina, Presiden Macapagal mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada milik negaranya. Jadi, pembentukan Malaysia akan menyulitkan lagi tuntutan Filipina terhadap Sabah. Filipina terus membantah walaupun rakyat Sabah memilih untuk menyertai Malaysia. Filipina kemudiannya memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Indonesia, Presiden Sukarno mengumumkan dasar konfrontasinya pada 20 Januari 1963 dengan slogan Ganyang Malaysia. Alasan Sukarno ialah kerana tanah Melayu membelakangkan Indonesia semasa penubuhan Malaysia. Tindakan ini adalah kerana penubuhan Malaysia mengancam idea pembentukan Empayar Indonesia Raya. Hai, nama saya Nurul Marini binti Maknawi, memegang kad pelajar 2020959381 dan pada hari ini saya akan membincangkan tentang sumbangan Tunku Abdul Rahman dalam bidang ekonomi dan duit shilling sebagai peringatan Tunku Abdul Rahman 1971. Tunku Abdul Rahman mengetuai Kabinet yang telah membentuk strategi jangka panjang dengan melaksanakan rancangan pembangunan negara bagi setiap tempoh 5 tahun bermula dengan Rancangan Malaya Pertama pada tahun 1956 hingga 1960. Rancangan ini mempunyai objektif utama iaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan memberi tumpuan kepada sektor luar bandar. Justru, objektif yang kedua ialah untuk mempelbagaikan keluaran pertanian dan menambahkan peluang pekerjaan. Matlamat Rancangan Malaya Pertama adalah untuk memajukan ekonomi seluruh negara demi kebajikan rakyat dan mengeratkan perpaduan rakyat. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan penduduk yang miskin, justru untuk membangunkan sektor ekonomi luar bandar bagi merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar dan mempelbagaikan ekonomi negara serta mengurangkan pengangguran. Manakala, dua agensi yang ditubuhkan sepanjang Rancangan Malaya Pertama dijalankan ialah Rural and Industrial Development Authority iaitu RIDA yang ditubuhkan pada tahun 1953 dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan iaitu FELDA. Pada tahun 1969, Tunku membantu menubuhkan Pertubuhan Persidangan Islam iaitu OIC dan beliau dilantik sebagai Setiausaha Agung yang pertama. Beliau kemudian menubuhkan Bank Pembangunan Islam sebagai sebuah institusi yang khusus di dalam OIC. Tunku juga merupakan Presiden Majlis Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara dan Pasifik dari 1982 sehingga 1988. Okey, kita mengetahui pula dengan lebih lanjut tentang duit peringatan Tunku Abdul Rahman pada tahun 1971. Pada 30 Ogos 1971, Bank Negara Malaysia telah melancarkan duit shilling peringatan sempena 13 tahun Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj menjadi Perdana Menteri Malaysia. Duit shilling peringatan Tunku Abdul Rahman 1971 dikeluarkan dengan denominasi RM100 dan RM5. Shilling-shilling tersebut dijual di cawangan Bank Negara Malaysia serta bank-bank komersial di seluruh negara. Duit shilling koper nikelnya adalah yang terbesar di dalam sejarah duit shilling koper nikel Malaysia dengan diameter 38 mm.
Pada muka hadapan shilling ini tertera gambar Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman dengan tulisan Tunku Abdul Rahman Putera Alhaj Bapa Malaysia di sekelilingnya. Dan tahun shilling ini ditempa ialah pada tahun 1971. Pada muka belakang siri ini pula kelihatan bangunan Parlimen di Kuala Lumpur sebagai lambang demokrasi Malaysia. Lambang bulan sabit dan bintang berbucu 14 diambil daripada bendera Malaysia, melambangkan Malaysia sebagai negara Islam dan 14 buah negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Ibrahim. Nombor kad pelajar 2020952991. Saya akan meneruskan pembintangan. Tajuk saya adalah Sumbangan Sosial Tunku Abdul Rahman Putera Alhaj. Sumbangan beliau bukan hanya tertakluk dalam bidang politik sahaja. Beliau juga menyumbang tenaga dalam aspek penulisan, kesenian, peringkat antarabangsa dan juga perkembangan Islam dalam Malaysia. Dari segi penulisan, Tunku Abdul Rahman Putera Alhaj merupakan seorang penulis yang berbakat. Karya beliau mampu menarik perhatian orang ramai. Walaupun pada masa itu Tunku sudah bersara ketika umurnya 85 tahun, beliau masih bergiat cergas dan malah semakin aktif dalam bidang penulisan seperti ruangan Looking Back dan SICE dalam akhbar The Star. Sepanjang 16 September 1974 sehingga 16 Ogos 1975, Tunku telah menghasilkan sebanyak 53 artikel dalam ruangan Looking Back. Pada tahun 1969, Tunku telah menghasilkan buku beliau yang pertama iaitu Mei 13 Before and After. Artikel-artikel yang beliau hasilkan dalam akhbar adalah berkenaan masyarakat dan insiden-insiden politik yang berlaku pada zaman beliau. Beliau juga menghasilkan buku Viewpoints, Looking Back, Sometimes to Remember, As a Matter of Interest dan juga Contemporary Issue Malaysian Politics. Semua hasil tersebut adalah tentang isu-isu semasa yang sedang berlaku pada ketika itu. Seterusnya adalah dalam bidang kesenian. Tunku juga berminat dalam bidang seni dan kebudayaan negara. Sebelum menjadi Perdana Menteri, beliau bercita-cita menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat kebudayaan. Pada 27 Ogos hingga 30 Ogos 1969, beliau telah menganjurkan persidangan antarabangsa drama dan muzik tradisional Asia Tenggara dengan tujuan menunjukkan kebudayaan Melayu di mata dunia. Seterusnya adalah dari bidang kesenian juga, Tunku telah menghasilkan 3 karya yang kemudiannya difilmkan iaitu Mahsuri, Raja Bersiung dan Sumpah Mahsuri. Filem Raja Bersiung merupakan antara filem Melayu pertama yang berwarna di Malaysia yang ditayangkan untuk mengutip derma bagi tabung tunggu peringatan Rosli Dobi. Seterusnya dari peringkat antarabangsa. Pada 31 Julai 1961, Tunku telah mengasaskan ASA iaitu Association of Southeast Asian States yang terdiri daripada Tanah Melayu, Filipina dan negara Thailand. Pada 11 Julai 1962, Mafilindo yang dianggotai oleh Indonesia, Filipina dan Malaysia dibentuk. Akan tetapi, persatuan ini tergugat apabila Malaysia menghadapi konfrontasi dengan Indonesia dan Filipina, sebaik sahaja Malaysia diisytiharkan.
Ketika berusaha menyelesaikan masalah tersebut, Tunku dihampakan apabila Singapura memutuskan untuk keluar daripada persekutuan pada 9 Ogos 1965. Tunku berjaya mengatasi konfrontasi tersebut melalui perjanjian dengan Indonesia pada 2 Jun 1966 dan Filipina 3 Jun 1966. Beliau juga pernah dilantik menjadi Setiausaha Agung pertama Pertubuhan Negara-Negara Islam OIC oleh Raja Faisal dari Jeddah. Seterusnya adalah dari segi perkembangan Islam dalam Malaysia. Yang pertama, beliau banyak melibatkan diri dalam penganjuran pertandingan membaca Al-Quran. Yang kedua, beliau telah membenarkan Perkim Cawangan Kedah menggunakan tanah kempunyaaannya untuk membina rumah anak-anak yatim dan orang tua yang diberi nama Darul Alim Wal Masalam Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Menjadi Presiden Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia iaitu Perkim pada Ogos 1960. Beliau berusaha memberi bantuan kepada pelarian Kemboja yang memasuki Malaysia melalui Kelantan pada tahun 1975. Dengan bantuan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, beliau telah berjaya menempatkan seramai 4,500 orang pelarian di Pengkalan Chepah dan Ceranting. Pada 18 Januari 1980, beliau telah dilantik menjadi Presiden Regional Islamic Council for South East Asia and the Pacific iaitu RISIP yang pertama oleh perwakilan di persidangan negara-negara Islam atas segala jasa dan sumbangan yang dicurahkan. Beliau mendapat penghargaan dari Pakistan dengan anugerah Hadiah Hijrah pada Mac 1983 dan anugerah Al-Malik Faisal dari Arab Saudi pada tahun yang sama. Seterusnya adalah kata-kata hikmah dari Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ada dua kata-kata hikmah yang popular, iaitu yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj berkata, negeri kita ini unik. Tidak ada isma yang boleh diimport dari luar negeri. Kita kenalah tadbirkan negara ini secara sendiri. Jika kita cuba hendak tiru mana-mana ismi dari negara luar, maka sudah tentu tidak dapat diterima rakyat negeri ini. Yang keduanya adalah merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapati, melainkan ialah dikehendaki untuk mendapatkannya iaitu dengan pengorbanan yang sebenar-benar pengorbanan.